Selamat datang diucapkan kepada Encik Abdul Fattah Firdaus bin Abdul Manaf ke dalam platform Webex ini. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali lagi buat jemput saya. Okey ke speaker suara saya? Okey. Dijemput pertama kali pula orang kan, pada rumah baharu kan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ya, Madam N, Ketua Penasihat Persatuan, Miss Presiden Persatuan, Nisa. Saya pun dah hilang salah nama, Saudara Fazmil, Saudari Kamila, Sains Kesihatan. Sekarang tak silap saya dah bergerak sebagai caretaker lah. Warga-warga MISA, adik-adik, peminat-peminat dari dalam pada hari ini. Jadi insyaAllah nak cakap lah, saya sangat berbangga tak silap dah dijemput, tapi sebab yalah tarikh tukar plan dan sebagainya dah serba sedikit saya share radiografer lah, tapi nak baru setahun jagung saja bergelar seorang Melayu tu kita cakap setahun jagung, baru setahun. Perjalanan saya pertamanya seterusnya sini saya akan ceritakan lah. Untuk jom hunting ni saya akan sampaikan beberapa poin yang saya rasa penting. Bukanlah sampai ke tapi at least apa yang persaingan dengan terus bergelar seorang radiografer, apa inilah itu yang saya akan kongsikan pada hari ini. Apa saya adakan slide ni? Okay. Jadi saya macam biasalah. Jadi tahun 2 pengimejan perubatan
Untuk pengetahuan semua, saya dah saya tingkatan 3, umur 15. Tingkatan 3, saya dah saya nak jadi seorang radiografer. Radiografer tu panjang lah cerita je. Tapi, jadi saya ambil keputusan tingkatan 4, saya nak masuk kepada sekolah sains. Boleh dikatakan, apa yang saya nak dan perubatan. Habis diploma bulan 1, bulan tu diploma dan degree tak diselaraskan lagi. Diploma akan masuk bulan diploma masuk bulan 6, tak silap saya. Degree masuk bulan 9. And then sekarang dah diselaraskan lah. Ini diploma 2013 tu pusat asasi juga dekat jam tu. Setiap hari nak naik tangga memang pancit. Kan, dah kita naik tangga je lah, tak nak tunggu lift lah. Jadi 2009 grad, saya habis belajar, saya dapat kerja di hospital pakar kanak-kanak sehingga sekarang. Jadi kanak-kanak UKM 1 hari bulan 11. Jadi 1 hari bulan 11 2020, cukup setahun saya bergelar seorang radiografer. Okay, jadi kat sini inilah, ini kawan semua kenal ke kan. Syarat diploma memang banyak habiskan masa dengan kami. Masa diploma sama-sama, tapi orang mana yang ada ni pun masih untuk ni lah, habiskan degree sama-sama dengan saya. Carilah kerja. Sebab pressure daripada family, dah boleh bagi macam-macam dekat mak. Nak bagi kat mak ayah. Peer pressure kawan-kawan. Tambah-tambah saya tengok kawan-kawan yang dah diploma dulu. Habis diploma, dah kerja. CT, MRI semua dah pandai pakai dah. Saya pun jadi semangat. Supaya saya ada kemahiran yang sama macam dia orang. Dengan dia tak juga kan. Tapi kita pun geram juga kan. Belajar sama-sama tapi tak buat-buat. Tak pandai-pandai nak guna untuk mesin-mesin tu apa semua kan. Modaliti yang ada. Ni untuk life requirement lah. Kenapa nak kerja, nak cari duit, nak makan. Nak duduk mengharapkan untuk kita punya kelangsungan hidup. Macam yang saya cakap tadi, saya dah memang nak jadi seorang juru X-ray bermula daripada tingkatan 3. Menjadi radiografer sekarang ni boleh saya katakan sebagai impian saya yang menjadi kenyataan lah. Memang website, social media, career fairs dan kita buka. Masa tu saya ada plan. Sebulan pertama saya nak cari yang dekat Perak saja. Saya asal kemudian barulah saya cari selain daripada Perak dan sebagainya. Itu saya akan kongsikan nantilah. Social media, career fairs. Career fairs ni kadang ada yang rasa career fairs ni untuk kita pergi career fair mana ada, tak banyak lah hospital buka booth. Fair ni ada cara lain untuk kita dapatkan manfaat.
High sekali referral maksudnya macam yang Kamila cakap tadi, Kamila pula. Emilia cakap tadi, kenalan. Bila kita ada kenal dengan senior-senior, kawan kita dapatkan maklumat-maklumat kat mana ada lagi, tapi kita dah tahu sebab kita ada kawan-kawan. Itu bukan kabel, itu usaha. Okey. Kemudian saya menjadi seorang graduate radiographer. Okay, graduate radiographer ni yang mana berbeza. Universiti semuanya tersusun. Dah ada dah hierarki dia. Kalau kita masuk semester depan kita akan belajar benda lain. Sijil, diploma ataupun degree tu. Tapi bukan dekat industri. Industri kalau kita cakap pasal gaji tak setara, keperluan untuk bekerja tak sama. Ada orang nak CGPA tinggi, ada orang tak kisah pun CGPA tinggi ke tak tinggi. Macam tu yang dekat industri nanti bila tak ada, orang kata tak ada manual, tak ada yang pasti berkenaan dengan bila alam pekerjaan nanti. Jadi kita kena sentiasa bersedia. Okay, bila kita dah saya dah graduate radiographer ni, saya perasan lah dalam setahun ni saya perasan dulu aku belajar buatlah macam mana pun 3 tahun habis ada diploma. Lepas tu 3 tahun lagi sebab saya post diploma, masa saya 3 tahun degree pun nak tak nak 3 tahun aku habis juga degree kan. So adalah 2 sijil. Tapi maknanya 6 tahun saya tahu saya 6 tahun akan habis belajar. Jadi saya dah ada aim pada masa akan datang saya akan habiskan saya punya tempoh pembelajaran. Jadi tak risau lah kan. Belajar pun gitu-gitu je kan dulu. Jangan jadi macam saya lah. Belajar pun gitu-gitu. Okay. Alright. Jadi tahu saya akan habis belajar. Saya akan habis belajar. Tapi berbeza bila kita dah kerja. Bila kita dah kerja, hampir benda yang sama kita buat setiap hari. Jadi kita semua kena bersedia lah. Jangan nanti bosan pula kan. Bosan pula kerja ni nanti, aduh. Asyik buat kerja. Tahun kerja, secara jujurnya saya sendiri ada rasa yang saya buat, kita kena nak tengok benda tu dalam satu sudut pandang yang positif lah. Takkan setiap hari aku buat benda ni tak pandai-pandai lagi. Tapi kesilapan masih lagi buat benda yang sama. Jadi jangan rasa bosan. Orang panggil apa? Cabaran yang baru. Siapa tengok apa nama cerita Korea tu? Itaewon Class. Itaewon Class. Dalam tu ada Pak Seroi cakap dekat awet dia yang setiap hari sebenarnya kita tak buat benda yang sama pun. Kita nampak macam kita buat benda sama. Tapi sama juga dengan kita punya sama, tapi selalunya kita akan buat kepada pesakit-pesakit yang berbeza. Jadi yang berbeza. Ada yang sakit dia kemain lagi kan. Datang kita tengok biasa je. Tak lagi baru pegang sikit dah menjerit kan. Jadi kena bersedia. Saya tak nafikan ada certain daripada kita yang akan rasa fed up lah dengan passion-passion ni kan. Sampai kan kita ambil keputusan tak nak lah jadi radiographer, nak jadi benda lain.
Jadi kita kena kuat. InsyaAllah tak ada masalah. Saya sendiri dekat, padahal saya paling tak suka nak handle pesakit kanak-kanak ni sampai sekarang. Kanak saya tengok kawan, siapa ada kiri kanan sini kan. Saya lari dulu lah. Padahal saya yang patutnya pandai buat hospital kanak-kanak ni. Saya cuba untuk improve skill saya supaya saya boleh handle lah. Okay, sekarang saya masuk kepada saya punya mula-mula sekali. Okay, sekarang dekat slide anda boleh tengok ini adalah locum experience saya lah. Siapa tak tahu locum tu apa? Locum ni adalah dekat satu-satu tempat tu, hospital ataupun klinik, dia orang tak cukup radiografer. Sebab swasta ni biasanya staff dia tak ramai. Berbanding dengan hospital-hospital kerajaan dan badan berkanun. Staff dia tak ramai. Macam dekat Damai Service Hospital, ni mereka ada, diorang ada 2 orang saja staff. 2 orang saja staff. Jadi budak locum. Jadi masa locum ni gaji hari lah. So masa ni saya dan saya start join locum dekat Damai Service Hospital. Plan mula-mula tu. Masa tu fresh lagi saya, baru habis praktikal. Pandai lah buat kerja kan. Laju je. Tapi banyak masalah sangat sebab masa tu saya ada senior lah. Ada senior yang seorang lagi dekat Damai Service Hospital. Damai Service Hospital ni tak silap saya sekarang lalu juga cari local locum ni. Jadi siapa yang macam berminat nak buat duit lebih, tambah-tambah boleh untuk ni lah kontak dia orang. Keduanya di Top Glove Medical and Dental Clinic. Ini dekat je dekat setiap next slide. Masa locum adalah pertamanya buat kita boleh buat semua kesilapan yang kita nak buat. Tak ada masalah sangat pun. Kan, janganlah buat selalu buat salah kan. Janganlah kita buat lagi kan. Sebab most of the time kita ni bermain dengan nyawa patient juga. Kalau kita salah buat and salah provide gambar, doktor pun akan salah report lah. Jadi bila saya dah first start kerja kat sini, walaupun saya locum, tapi saya punya responsibility, tanggungjawab saya walaupun saya gaji hari kan. Padahal kalau saya buat tak bagus, saya datang kerja sehari, saya kena halau balik pun boleh jadi macam tu. Jadi masa tu setiap gambar, setiap email saya kena bertanggungjawab dengan gambar yang saya hasilkan. Pertama kali, mula-mula saya pun rasa macam okey je, tak praktikal. Sampailah pertama kali saya mau buat silap, barulah saya rasa oh okey. So kita kena buat betul-betul. Tapi janganlah sampai ini akan sentiasa berlaku, tapi kita kena cepat belajar. Jangan ulang silap yang sama banyak kali lah. Saya sendiri lagi. Jadi kita sama-sama belajar. Apa yang saya nak share hari ni mungkin kesilapan yang mungkin tak akan dapat elakkan lah. Alright. Saya masih lagi final SEM semester 8. Jadi masa saya semester 8, sebab saya post-dip, tak silap saya ada 3 subjek je. Saya ada FYP, digital image processing dengan dental kot, dental x-ray. Tak silap saya lah, 3 ke 4 macam tu subjek je lah. Dan kelas saya masa tu, saya ada hari Isnin
Jadi selalunya saya akan accept locum hari Rabu, Khamis juga. Itu saya akan selalulah pergi locum dan sebagainya. Masa saya semester 8 tu, bukan setakat kita nak, masa tu FYP pun ada, assignment pun ada, kan? Jadi kita kena balance kan lah, kita punya study, kita punya time management, kerja tu, kita kena manage lah. Saya secara jujurnya, saya boleh cakap dari segi time management ni. Time management ni. Sepatutnya saya untuk time management ni, tapi saya boleh cakap saya gagal lah. Saya pandai-pandai uruskan masa kita. Jangan sampai kita buat, kita abaikan belajar lah. Dulu macam saya tunjuk lah gambar kawan. Kalau tak ada dia orang tu, saya rasa tak grab kot saya kan. Tak grab kot saya. Sebab saya punya study, kadang-kadang tu saya lambat untuk join discussion dan sebagainya. Tapi sebab saya ada kawan-kawan yang sangat baik, saya pernah cakap kat diri saya, kalau 10% degree saya adalah hak kawan-kawan saya. Itulah, saya nak cakap main peranan yang sangat besar dalam saya punya 6 tahun saya belajar, kawan-kawan. Penting untuk adik-adik support dan juga tak pernah berkira dengan kita lah. Macam tu saya ada Madam Liana. Madam Liana masa tu saya baru habis diploma. Masa tu Madam Liana pun masih miss lagi. Okey Madam ditawarkan untuk terus ke degree. Jadi masa tu tak ramai lah daripada kelas dia yang sambung degree. Dia diploma. Jadi ada beberapa orang sahaja kawan Madam Liana yang sama-sama habis, sama-sama pergi terus ke. Kalau saya salah, boleh betulkan. Jadi masa tu Madam Liana diploma, yang mana kawan-kawan Madam Liana dan juga Madam Liana sama-sama jaga kawan-kawan sendiri. Kan? Ada tengok kawan yang malas nak belajar ni lah, kita tarik balik kawan-kawan kita. Ada nampak kawan yang di Insta famous pula sekarang kan. Jadi kita tarik balik kawan-kawan kita tu. Tak kisah nak jadi apa pun, tak kisah. Imbangkan dengan masa belajar kita. Saya sendiri dulu pun macam tu lah. Saya ni ada satu, saya suka buat benda lain selain belajar. Tu masalah saya lah. Saya suka buat benda lain selain belajar. Daripada saya diploma, saya tu join event ni dan sebagainya. Jadi saya punya pelajaran tu agak terkebelakang lah. Tapi bersyukur sekali lagi saya ulang, kawan-kawan saya sangat-sangat membantu. Jadi Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada lecturer dan juga kawan-kawan. Okay, Jadi last sekali kita jadi independence lah. Ini saya ada satu saja experience yang saya nak share. Macam dekat Damai Servis apa. Jadi kalau seorang cuti, saya masuk, ada seorang lagi memang permanent staff kat situ. Tapi kalau dekat Top Glove ni, dia ada seorang je radiographer. Bila dia seorang je radiographer, radiographer, saya masuk pukul 8, pukul 8, doktor semua saya tak kenal. Saya baru nak kenal masa tu. Jadi masa tu saya memang belajar berkenaan dengan kita kena cepat lah. Kita kena cepat faham sistem kritikal untuk kita selesaikan masalah tu. Itu antara pengalaman yang saya tak boleh lupa lah kan. Tengok mesin tak pernah pakai, tengok sistem tak
kurang lah kan, tapi still kita tak pernah pakai. Jadi masa tu pukul 8 saya masuk kerja dah ada patient, so saya kena cepat lah. Masa tu kesilapan juga yang saya buat, tapi kita cepat-cepat belajar lah. Supaya kita, yang saya nak ceritakan, waktu kita belajar kita boleh buat kesilapan, tapi bila kita dah kerja, setiap silap yang kita buat ataupun tindakan yang kita buat, alright. Okay, next slide. MC dah sebutkan tadi, saya bertugas di Hospital Pakar Kanak-Kanak UKM. Tengok warna-warni tu, bas pun warna-warni. Hospital ni tak buka lagi adik-adik. Untuk pengetahuan semua, hospital ni tak buka lagi. Dan penjawatan pun kita masih buka lagi. Jadi kalau ada yang nak isi, boleh isi. Jadi sementara hospital, saya diletakkan untuk bertugas di Hospital Chancellor Tunku Mukhlis, HCTM, UKM. Ramai orang kenal HUKM lah. Hospital ni sebelah-sebelah je. Hospital ni sebelah-sebelah je, dekat-dekat je. Jadi tak ada masalah. Jadi ada dekat HUKM dan ada sedikit, kadang-kadang lah ada kerja bila untuk set up hospital baru ni, saya akan bergerak ke Hospital Pakar Kanak-Kanak lah. Tapi macam mana? Kan adalah Hospital Pakar Kanak-Kanak pergi ke lokum tadi dan kepada kerja saya sekarang. Jadi semestinya adalah organisasi yang saya punya sekarang ni sangat besar, hospital. Jadi dengan ramai orang. Radiologi kawan-kawan kita, kelik satu tempat kerja kita pun ramai. Nurse ramai dan sebagainya. So lagi ramai untuk kita, organisasi tu lagi besar. Jadi makin ramai untuk kita kenal, untuk kita bertugas lah, berkomunikasi. Berbeza dengan lokum, saya boleh kenal semua orang lah dalam hospital tu. Mungkinlah semua orang tak kenal saya lah masa tu. Okay, most of the time saya nampak muka yang sama saja dan saya boleh kenal seorang. Beza. Jadi bila makin besar organisasi tu, dia orang punya purpose, apa orang kata, matlamat satu hospital HUKM dan Hospital Pakar Kanak-Kanak adalah hospital universiti. Jadi mereka akan tekankan banyak berkenaan dengan publish dan sebagainya. Doktor-doktor semua kejar untuk hasilkan. Sebagai radiografer tak ketinggalan lah. Sentiasa berusaha untuk menghasilkan research. Saya percaya kali Encik Halmi dengan Encik Syawal sebelum ni ada satu slot juga. Encik Halmi tu tak silap saya dan beberapa orang kawan Encik Halmi dekat HUKM radiografer bukan radiologi. Jadi waktu belajar ni, waktu buat FYP tu, saya punya supervisor Miss Faikah. Banyak sangat saya belajar daripada Miss Faikah berkenaan dengan research. Yang pada masa saya belajar, mungkinlah saya rasa macam gila nak buat FYP ni kan, nak buat cari tajuk dan sebagainya. Tapi yang kita buat apa semua tu akan bagi orang kata pulangan yang sangat. Okay, saya harap semua adik-adik boleh take note. Keduanya, modality lagi banyak. Modality lagi banyak lah. Waktu saya lokum, waktu praktikal,
saya banyak sangat yang saya rasa mudah. General, kat general saya suka yang modified lah kan, fashion yang daripada emergency dan sebagainya. Tapi makin banyak lah modalities. Ya, Miss Faika. Lagi banyak lah modality yang saya perlu pelajari. Kan, dulu masa praktikal mungkin kita dah buat tapi kita tak rasa yang kita bertanggung bila kita dah masuk sebagai kerja, banyak modality. Tip sekarang ni, saya rasa antara modalities yang anda semua kena utamakan waktu praktikal, tapi selalunya student akan rasa malas dengan saya sendiri pun dulu ada certain modalities yang saya macam tak nak ambil pot sangat tapi sebabkan saya jujur lah sekarang saya jujur sebab saya pun baru lagi grad. Saya rasa anda semua pun mungkin akan rasa apa yang saya rasa dulu. Jadi antara modality yang portable AI dekat OT. Jangan malas naik OT. Saya tapi bila dah pergi kerja, dah masuk kerja ni rasa kenapa saya tak betul guna AI ni. Satu, benda tu tak susah mana pun. Kita je yang malas. Jangan jadi malas, okey? Rajinkan diri, banyakkan bertanya supaya bila masuk kerja nanti biasanya masuk memang akan ada training tapi janganlah mengharapkan training tu sangat. Kita keluar dengan ada sijil, ada diploma, ada degree, sepatutnya kita boleh ada, kita dah pandai buat benda-benda macam tu. Penting sebab saya sendiri dulu pun masuk kerja, saya banyak lagi belajar. Kedua, CT scan, dan ketiga MRI lah, itu mesin-mesin yang common. Okay. Untuk pelajar tahun akhir, ini sangat penting lah pelajar yang mungkin awal-awal lagi pun kena ambil, kena take note benda ni Bila pergi praktikal, pastikan anda sangat penting. Mesin apa pakai? Brand apa dia dan sebagainya. Sebab apa? Sebab bila waktu kita interview, ketika dulu, jangan cakap lah, CT scan tu semua saya buat kan. Radiographer boleh balik tidur, saya handle seorang-seorang je encik kan. Memanglah boleh cakap kan, satgi dia minta bukti. Sudah kan, macam mana nak bagi bukti? Salah satu kita boleh terangkan mesin apa yang kita pernah guna. Waktu saya praktik brand Hitachi, dekat mesin CT scan, dekat ED satu, dekat department satu. Apa kelebihan dua mesin ni? Saya percaya, saya ingat saya bila kita pergi praktik requirement yang lecturer kita dah letak dekat dalam kita punya ni lah keperluan waktu kita praktikal. Mula-mula saya pun dulu rasa macam benda tu tak penting. Nak sangat pesan kepada adik-adik, terutamanya yang tahun akhir, supaya cek balik benda-benda macam tu. Kita bercakap dengan knowledge lah. Janganlah kita bercakap ikut sedap tekak je kan. Seronok lah kita. Lepas tu, okay lah macam saya cakap tadi. Greater experience lah. Ada experience ni saya yang kena marah, ada yang kena puji dan sebagainya. Tapi apa-apa pun yang berlaku
Mana yang baik kita ambil, mana yang buruk kita tinggalkan. Greater opportunity. Greater opportunity. Adik-adik yang rasa nak pergi lagi jauh daripada ni dah habis degree rasa nak sambung master lah kan. Tak sambung master pun dah habis, dah pandai satu mesin, dah pandai MRI. Ada peluang untuk MRI dan sebagainya. Dulu FYP saya guna mesin MRI. Jadi Miss Faikah pun dulu banyak share dengan saya. Kata tu kos-kos MRI dan sebagainya. Tapi saya tak ikut cakap Miss. Jadi saya tak. Okay, next slide Afiq. Reflection dia lah. Reflection saya. Dah 25 tahun saya hidup, akhirnya saya dah mencapai lah saya punya dah mencapai saya punya orang kata radiografer kan. Umur saya pun baru 25 lah. Mungkin yang ada sekarang yang undergrad. So perjalanan saya rasa masih lagi panjang. Saya target tapi saya estimate kat sini kalau ada rezeki saya hidup sampai umur 80. Kalau ada rezeki saya hidup lebih lama, apa saya nak? Adakah saya nak duduk selesa macam yang saya duduk sekarang? Okay, next slide. Kita kena ni lah, kita kena mula fikir lah nak jadi apa. Hari nanti aku nak ada satu klinik sendiri ataupun nak sambung master. Sambung master ni, sambung master ni yang bagi saya itulah yang paling saya nak sekarang ni. Tapi kita tengah consider lagi lah. Tapi mana-mana saya nampak juga depan mata saya sekarang ada beberapa master, saya rasa banyak juga kelebihan-kelebihan dia. Jadi kalau ada yang nak sambung, jangan fikir panjang sangat. Kalau rasa nak sambung, minat dengan nak sambung master, silakan. Penting sekali saya rasa kena ada plan. Kenapa aku sambung master degree? Ataupun habis diploma, habis degree, aku terus nak kerja. Lepas tu baru aku nak sambung master dan sebagainya. Kena ada plan. Nak jadi Insta famous tak ada masalah kan. Nak jadi lecturer. Kalau nak jadi lecturer, apa yang aku perlukan dan sebagainya. Ini pun saya letak dalam slide. Kenapa? Sebab saya sendiri pun masih lagi perjalanan yang apakah keputusan yang saya akan buat dalam 56 tahun lagi. Saya tak ada lagi di bumi Allah ni kan. Jadi mestilah saya kena ada satu plan yang mana memberi kebaikan kepada plan. Jangan orang kata apa, rasa nak follow the flow je kan. Saya pun dulu selalu juga guna perkataan ni kan. Kita apa ada datang-datanglah. Apa jadilah. Kita tak boleh macam tu sangatlah. At least kita plan. Kalau berjaya, kita usaha lagi. Dekat seorang pakar motivasi ni, saya selalu dengar Sina, dekat Sina dia orang tanya, kenapa orang yang asyik gagal ni akan jadi berjaya macam orang yang dah berjaya, kan? Dia tanya macam tu. Pakar motivasi tukar sudut pandang kita lah. Perspektif kita kena tukar. Sebab apa? Orang yang asyik gagal tu sebenarnya dia belum lagi berjaya. Tapi orang yang kita nampak jadi jangan kita nampak satu kegagalan untuk mencapai sesuatu perkara tu ni lah
satu orang kata apa, pengakhiran kepada. Okay, next slide. Nak masuk kepada realiti dunia sekarang. Realiti dunia sekarang ni macam mana kan? Boleh kita kata macam apa pandangan kita kepada dunia sekarang dan juga apakah pandangan dunia kepada fresh keadaan sekarang yang pandemik COVID-19 ni, nak sebut pun dah tahu ini, So banyak cabaran-cabaran dan sebagainya. Yang mana saya dulu dia pun dulu asyik terfikir je kan. Betul ke aku boleh dapat kerja dan sebagainya kan. Jadi saya tak nafikan tuan-tuan semua mesti terfikir benda yang sama yang saya fikir. Okay, next slide. Antara situasi yang saya rasa ramai orang nampak benda ni. Saya ulang balik, dulu saya nak sangat jadi radiografer. Tapi apa yang kelakarnya, bila saya masuk waktu orientasi lagi, saya masuk orientasi jadi radiografer kan. Dulu saya kata, saya rasa macam radiografer ni banyak ni, demand ni kan. Ni kalau masuk ni confirm dapat kerja. Jadi saya masuk orientasi tu bila kumpul dengan kawan-kawan tengok, wah ramai pula dah jadi radiografer kan. Jadi saya dah rasa macam alamak, jadi radiografer ni high demand. Betul ke tak ramai orang nak jadi radiografer? Bila satu department tu ada dekat 80 orang. Orang radiografer. Betul ke saya kata radiografer ni tak ramai. Tapi kita kena yakin dengan takdir Allah. Kita berikan yang terbaik. Okay. Situasinya adalah ada orang kata graduate sekarang ni tak kompeten. Tak mampu nak buat dan sebagainya. Ini yang kita selalu fikir lah sebab kita banyak baca dekat social media. Kita sebagai bakal-bakal graduate ni kita fikir, aduh bos nanti gaji bagi sikit lah. Kan? Gaji fresh grad tu sikitnya kan. Lepas tu dapat bos pula nanti, aduh ni kacau lah, mesti stres ni kerja kan. Tapi kita nak kerja yang tak stres. Kita nak kerja yang syok-syok je. Itu yang. Dan yang terakhir adalah industri tu sendiri, dunia tu sendiri dah incondusif dah. Dah tak, sikit-sikit salahkan fresh grad. Sikit-sikit salahkan institusi tempat kita belajar. Dan juga unrewarding lah. Rewarding dah kurang-kurang benefit dan sebagainya. Ini adalah adik-adik akan fikir. Lambat laun akan fikir. Mungkin tak fikir. Saya pun tak terkecuali juga saya pun fikir benda-benda ni juga dulu Okay, next slide. Ini ialah bukti-bukti lah yang saya ambil sikit daripada keratan-keratan akhbar. Pengangguran dekat Malaysia pula meningkat. Dia menyebabkan kita sebagai yang masih lagi belajar ni rasa stres kan. Buat apa aku belajar kalau nanti aku keluar ekonomi jatuh. Buat apa aku belajar kalau nanti aku keluar aku tak ada kerja pun. Kan? Ramai fikir macam ni. Saya diberi peluang untuk sekali jadi macam Fazmil lah. Ada beberapa situasi yang saya hadapi junior videographer. Dia nak quit daripada belajar MI ni lah.
hari ni pun ada fikir, ada rasa benda tu Jadi kalau tapi apa yang saya nak bagi nasihat, nasihat yang sama yang saya sampaikan sebelum ni adalah kalau masih 3, bagi ruang untuk buka minat dulu, nak rasa ada minat je dulu, kan? Kemudian banyakkan belajar dekat online kan, tak ada dekat kalau yang belajar daripada rumah. Nanti kalau dah ada peluang, banyakkan masa dekat lab. Pegang mesin, belajar apa orang kata palpate, cari centering point dan sebagainya. Dan yang paling penting sekali adalah jadi sampai kepada first practical dulu. Okey? Mana-mana SIMI ni rasa nak give up lah. Bagi peluang dekat diri adik-adik. Okey. Sebab apa? Sebab bila kita dah pergi praktikal ni baru itu yang saya boleh cakapkan sekarang. Dulu saya pun bagi nasihat yang sama kat mana-mana yang tanya dekat saya. Setakat ni saya rasa saya ingat saya yang tanya saya tu Alhamdulillah lagi. Dan habiskanlah. Tak adalah sampai quit dan sebagainya. Jadi bagi dapat minat tu adalah dengan cara buat dulu kerja-kerja radiografer ni. Kalau belum lagi pergi praktikal, banyakkan habiskan masa dekat lab. Orang kata apa? Banyakkan masa dengan CI. Kalau tak tahu, tanya. Buat abdomen, kita nak position buat chest, at least. Sebab kita nak dapatkan feel. InsyaAllah, biasanya bila kita dah balik daripada praktikal, insyaAllah, dah rasa mula ada minat. Jangan risau, jangan risau-risau pasal dunia luar. Kita dah masuk dah. Kita sekarang ni dah dekat dalam stream medical imaging ni. Jadi kita kena gunakan sebaik mungkin lah. Cara buat dulu nanti dah ada peluang, dah boleh masuk lab, saya habiskan banyak masa anda dekat lab. Okay, next slide, Afiq. Dari dulu kan, sebagai seorang yang dah merasa stres, fikir ada ke tak kerja dan saya adalah tidak. Okay, bila saya cakap pasal benda ni, saya teringat 2013, first day saya masuk sebagai pelajar diploma. Radiografer. Perjumpaan dengan lecturer. Yang saya ingat masa tu ada Dr. Hairil. Dr. Hairil dah lah ada dekat UPM. Dan saya rasa tak silap saya masa tu medal dekat situ. Salah satu soalan yang kami tanyakan kepada lecturer kami pada masa itu. Nanti kami keluar habis belajar. Dr. Hairi masa tu terkejut sangat. Kenapa kita orang baru first day masuk dah tanya dah soalan tu. Sebab tu saya kata benda ni common. Kan? Ada benda yang sama kan? Kenapa benda ni common? Saya sendiri dulu pun pernah tanya soalan tu dekat kita punya lecturer. Dan jawab adalah dapat kerja ataupun tidak atas diri kita sendiri. Okay? Kalau kita belajar pun tak serius kan, banyak main, takkan kita nak expect tak adalah nafikan apa orang kata ketentuan Allah dan sebagainya. Tapi secara orang kata apa, secara macam tu lah, secara karma kan. Tak betul, tak tahulah saya betul ke tak.
macam tu. Kalau kita belajar pun tak serius, nanti saya keluar, saya habis belajar, senang tak saya nak dapat kerja? Layak ke tidak untuk kita tanya. Kenapa saya kata perspektif saya salah adalah, okay, next slide. Berita harian juga ada cakap yang UiTM akan menjadi universiti yang terkemuka pada satu hari nanti. Lepas tu ada juga berkurang. Dan yang terakhir sekali yang sekarang ni dekat slide untuk perniagaan. Okay, Tadi saya nanti kalau lagi 56 tahun apa saya nak jadi? Jadi perniagaan juga ada aspek yang kita boleh join, kita boleh masuk. Masa zaman saya belajar dulu, Kementerian Pengajian Tinggi masa tu, Datuk tak silap saya, Idris Yusof, sebab tu sampai sekarang anda semua ada ENT. Padahal masa saya masuk diploma awal-awal dulu tak ada sangat lah, tak ada entrepreneur ni, tak ada subjek. Tapi bila saya masuk degree baru saya tahu perniagaan, entrepreneurship, so that kita ada subjek ENT. Bukan dekat UiTM saja. Sebab itu adalah perancangan KPT untuk jangka masa panjang. Okay. Data kita mengurangkan pengangguran adalah dengan kita membuka peluang pekerjaan secara individu. Jadi kalau kita boleh berniaga, paling senang adalah perniagaan lah. Kita buka perniagaan. Jadi mesti ada lagi yang dah mula dropship kan. Dah jual-jual barang kan. Saya banyak kali juga try menjual. So saya pun rasa saya akan terus mencuba untuk masuk kerja nanti. Ramai juga yang anda akan jumpa yang sambil bekerja. Jangan join MLM MLM jangan join. Kalau ada kawan lama tak jumpa, tiba-tiba ajak lepak mamak, itu scam lah tu. Jangan. Tapi ada lagi. Ini saya nak membuka mata saya. Saya dengar kata-kata ni daripada seorang radiologis waktu saya praktikal dekat Ipoh tahun 2014. Masa tu umur saya baru 19 tahun. Tapi saya ingat lagi sampai sekarang. Ada seorang radiologis tu cakap kat saya, ramai radiografer dekat dunia ni. Jadi untuk radiografer lain adalah yang lain daripada yang lain. Lain daripada kita sendirilah. Kita nak jadi radiografer yang macam mana? Kan? Radiografer. Tak payah susah-susah pun kan. Kita nak jadi radiografer yang sentiasa senyum, orang kata apa. Sentiasa orang kata apa, lemah lembut dan sebagainya kan. Karisma dalam diri, okey? Dapatkan karisma dalam diri anda. Okay, Jadi ingatlah, benda ni satu kata-kata yang saya sendiri pun akan cuba ingat sampai bila-bila. Ada ramai radiografer dekat dalam dunia, dekat dalam. Jadikan diri anda sebagai salah seorang radiografer yang lain dari yang. Oh, ya, macam lagu. Ya. Okay, next slide. Okay. Di alam pekerjaan, saya rasa bila adik-adik semua
daripada alam belajar nak masuk ke alam perkara ataupun skill yang paling penting sekali semua orang kena ada. Saya sendiri adapt dengan dunia pekerjaan. Okey? Kita nak kena bezakan. Dulu masa belajar, bangun lambat tak ada siapa marah. Kan? Orang kata buat. Hantar dapat macam tu. Janganlah macam tu kan. Maksudnya saya rasa akan ada yang fikir macam tu. Jadi tapi kita tak nak macam tu. Dia dah kerja, sistem dia pun akan jadi mudah, tapi akan ada orang yang susah kan. Itu adalah banyak sangat, tapi pada masa yang sama ada banyak sangat cara untuk kita dapat peluang. Pada masa yang sama banyak juga masalah yang kita akan hadapi untuk mencapai peluang-peluang yang kita nak tu. Untuk menggunakan peluang dapatkan kita punya target. Okey Memang berbelit sebab benda ni pun berbelit. Kalau tengok gambar ni berbelit kat bawah tu yang petak-petak tu. Sebab ada peluang untuk capai peluang, tapi akan sentiasa ada banyak masalah juga untuk kita capai apa yang kita nak. Dan terakhir sekali untuk kita tukar perspektif daripada kita sebagai seorang pelajar kepada seorang yang saya sendiri pun dulu masa belajar, sebab radiografer selalu ulang. Aku yang kena, radiografer cakap. Kan? Tapi bila kita dah kan, so kita kena tukar sudut pandang tu. Ada juga masa saya belajar, saya buat main-main pun, saya rasa lagi grad. Dah lah. Kan, buat kerja penat-penat tak dapat gaji. Siapa nak kan? Jadi kita kena lebih rajin, kena jadi seorang yang lebih yakin dan sebagainya. Okay, next slide. Okay, ini yang saya maksudkan tadi. Okay. Kita ada banyak perjalanan untuk kita capai peluang tu. Ataupun goal yang kita nak. Kita ada satu saja kita punya matlamat. Bukanlah untuk kita capai benda-benda ni. Okey. Jadi tak semua orang ada perjalanan yang mudah. Tak semua orang ada jalan perjalanan dia sama. Untuk jalan kita nampak lurus saja kan. Istiqamah saja. Tidak juga. Salah yang kita datang. So kita akan rasa kita akan rasa kenapa lah orang lain ni senang betul nak nak berjaya. Senang je, dia ni tidur exam A. Aku tak tidur dapat sama dia, tapi dia kena usaha dia berbeza. Jangan macam itulah. Sebab kita kena faham macam itulah dia punya perjalanan ni. Kita kena bekerja lebih keras. Kalau kita, itu yang perlu, kita kena keras. Kita kena kita dapat apa yang kita nak. Okay, next slide. Okay. Waktu belajar dan juga dan sebagainya adalah yang baik, ada zat yang jahat, yang buruk. Okay. Dulu sekarang ni masih lagi yang sama ke tak? Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar masa saya dulu adalah Dr. Hamzah Fansuri Hassan. Dulu
Waktu saya habis belajar, dia adalah timbalan dekan. Doktor juga ada sampaikan satu masa belajar kat universiti ni, dia kata masa belajar kat universiti ni adalah jangan jadi baik sangat. Belajar kat universiti jangan jadi baik sangat kan. Buatlah nakal sikit-sikit. Dia kata. Tapi buat nakal yang sikit-sikit je lah kan. Janganlah sampai buat gitu. Okay. Distraction yang share, saya rasa Kamila ada kan. Kamila pun boleh faham apa yang saya sampaikan. Dulu saya ni suka join persatuan sampaikan saya rasa saya punya itu pergi event ni, saya rasa passion saya kat situ. Saya ingat lagi saya pernah bagi tahu dekat Pantai Remis ke apa nama tempat tu kan. Saya cakap kat Habis Fida yang inilah buat persatuan ni daripada belajar. Fikir balik apalah yang aku fikir ni kan. Jadi tak sepatutnya lah kita fikir macam tu. Benda macam tu adalah bagi saya adalah distraction yang baik kan. Bila kita tapi kita kena ingat yang kita datang kat universiti ni, mak ayah hantar apa semua ni, bayar BTPTN apa semua untuk dapatkan sijil apa semua tu. Okey? Anda akan dengar yang CGPA ni tak penting, orang cakap kan. CGPA ni tak. Jujurnya pengalaman saya pergi interview ni, CGPA ni penting. Pertama sekali yang dia nak tengok adalah CGPA. Baru dia tanya anda yang terasa dengan apa yang saya cakap ni. Dia mungkin sebelum ni aktif sangat. Dia pun jadi presiden sekarang, mungkin busy dia imbangkan jahat tu tinggalkan lah kan. Kalau yang jahat tu yang cerita je tu tinggalkan, okey. Tapi jangan nakal lah sikit-sikit kan. Jadilah budak jahat sikit, sekejap-sekejap, okey. Okey, dan yang penting sekali adalah bila kita dah buat kesilapan, kita kena belajar daripada kesilapan. Saya baca beberapa buku, baca beberapa buku yang penulis tu dia tanya satu soalan, kenapa aku menulis buku? Okay. Dia kata dia akan tulis 10 kesilapan yang dia dah buat 10 tahun lepas. Dan dia dah belajar daripada kesilapan dia. Jadi 10 kesilapan yang kita rasa kita tak akan buat dah. Okay, 10 kesilapan ni silap lah kan. Brother ni dah tulis lah dalam buku dia yang aku tak boleh buat kesilapan ni. Okay, jadi itulah kita baca. Okay, mana-mana yang rasa dia banyak habiskan masa dengan social media, saya nak sarankan ada satu apps. Siapa yang biasa tengok boleh lah. TEDx. TEDx. Minit lagi sikit lagi. Saya cuba habiskan. TEDx lah. TEDx ni bagus. Satu sebab dia saya suka dengar untuk info bahasa Inggeris. Satu lagi dia input dia sangat bagus. Okay? Jadi mana yang ada boleh tulis TEDx, TEDx. Kalau apps dia dekat App Store dengan Google pun ada TED Alright. Okay, ini saya rasa susah Saya rasa seronok bila saya pertama kali dijemput untuk berkongsi dengan adik-adik. Saya punya pengalaman pertama adalah through online ni pun saya dah fikir dah macam mana adik-adik sangat dahsyat kan. Saya pun rasa
adalah satu zaman yang mencabar. Tapi yang kita punya lecturer, Madam Ann yang ada kan, ketua pusat pengajian, kita punya VC dan sebagainya pun orang mesti dia orang akan buat sebaik mungkin untuk pastikan dapat belajar dengan baik walaupun dekat rumah. Cabaran yang adik-adik first time, orang pertama yang kena hadap benda-benda ni, orang yang bijak pandai juga, gunakan peluang ini sebaik mungkin. Tapi boleh masuk puncak alam balik, dah boleh pergi lab, saya sarankan habiskan banyak masa dekat COVID-19 ni. Efek banyak orang, pelajar-pelajar, adik-adik. Kami pun dekat hospital, saya rasa banyak orang kata ni kita belajar kan pasal infection dan sebagainya, mungkin kita tak ambil rendah sangat. Kita mudah-mudahan apa yang berlaku selama ni akan habislah. Jom kita habiskanlah. Okay, next slide. Alright. Yang semua orang akan ada banyak sangat masa belajar ni lah. Mulalah ada cita-cita nak jadi radiografer yang macam mana. Radiografer yang pandai MRI. Radiografer yang paling power macam tu. Nak jadi seorang researcher yang bagus. Bagus. Itu pun bagus. Benda-benda kan adik-adik semua letakkan banyak cita-cita, tapi pada masa yang sama apa yang saya maksudkan. Next slide Afiq. Jadi kita nak habiskan dah. Jadi seorang pelajar yang cemerlang, kita perlukan 3 perkara ni. Kena ingat. Maksud saya, bila kita cemerlang, insyaAllah masa kita bekerja nanti pun insyaAllah kita cemerlang. Okay, yang pertama adalah akademik. Okay, untuk akademik, perlukan CGPA yang baik, kita perlukan anugerah-anugerah, join project. Dengan Miss Faikah juga, banyak tu saya sebut Miss Faikah ni kan. Dengan Miss Faikah juga, saya dapat juga pergi dekat beberapa presentation FYP dan Alhamdulillah dapat beberapa kita. Jadi nanti bila buat research tu buat betul-betul lah. Buat betul-betul. Lagi banyak bertanya dan sebagainya. Okay? Sebab apa bila buat resume tu benda-benda macam sebab bila kita buat FYP ni, bila kerja nanti kita boleh apply, jangan risau. Ada yang cakap bila kita kerja tak apply dan sebagainya tu. Okay, next. Kedua adalah leader. Okay, waktu belajar ni join lah persatuan-persatuan apa semua. Join lah ada apa ada peluang jadi macam Kamila, jadi bila kita join benda-benda macam ni, kita dapat pengalaman yang saya rasakan sangat-sangat berharga. Communication skill, critical thinking, jadi bila kita dapat satu orang kata apa, satu pengalaman yang berbeza daripada orang lain. Okay. Yang penting berusaha untuk dapat itu. Saya sendiri pun tak adalah saya kata saya berjaya pun. Pun banyak lagi saya rasa yang tapi pun kita cari lagi benda-benda macam ni. Ini saya nak share adalah ulang kesilapan saya ataupun kesilapan orang lain yang tak. Slide yang akhir sekali adalah untuk kerja.
Saya nak bagi beberapa tips kepada final semester. Okay, sebab ini adalah kesilapan yang telah pun saya lakukan. Okey. Waktu final semester ataupun final year dah ada resume. Dah start buat resume. Bukan dah habis belajar baru nak buat resume. Pergi career fair. Okay. Saya dulu pun pelik tau. Kenapa lah. Saya pergi career fair banyak-banyak. Saya dulu suka. Kan? Saya pergi career fair juga. Tapi saya pergi. Sampai tu saya gunanya career fair untuk orang-orang yang stream macam kita ni. Pertama adalah kalau kita tak nak jadi career fair, dia ada tempat yang kita boleh duduk, jumpa HR, industri nak sebagai seorang fresh graduate. Kita boleh check kita punya resume, free. Tak payah bayar apa-apa. Kita punya resume, free je. Tak payah bayar apa-apa, kita tak lain kena bayar. Saya dulu pun percaya dekat template-template resume ni kan. Tapi template resume tu memang cantik. Tapi bila kita dah tulis, kita pun main tulis je, banyak je. Banyak lagi, jawatan-jawatan banyak lagi. Sampai kita tak tahu apa yang betul, apa yang tak betul. Bila dah siap resume apa semua tu, share dengan kawan-kawan. Hantar resume dekat hospital-hospital. Okay. Iaitu kita Miss Fida yang cakap kat saya masa saya habis diploma 2000. Saya tak buat. Miss Fida sendiri cakap kat saya hantar resume sekarang. Tapi saya tak hantar. Kan? Itu kesilapan saya dan saya pun tengoklah kawan-kawan saya yang buat seorang-seorang dapat kerja kan. Saya time tu tak dapat kerja-kerja. Tak dapat juga kerja. Duduk kat rumah. Kan? Lepas tu Alhamdulillah awal lah saya dapat kerja. Tak adalah maknanya habis-habis terus dapat. Tak lah. Saya dapatlah rehat 3 bulan dekat rumah and then saya dapat kerja. Okay? Jadi saya ingatkan adik-adik semua buat resume waktu semester hantar resume waktu semester akhir. Sebelum buat resume, adik-adik yang masih junior nak buat apa? Dapatkan pengalaman join program, join apa event-event, masuk presentation. Kalau tak ada pun boleh tolong sini-sini atau tolong lecturer-lecturer untuk hasilkan research so that nanti boleh pergi present. Nanti ada award insya-Allah. Cantik resume kita Okay. 10 minit lagi. Lah kalau sampai tahun saya, sampai saya grad 2019, 3 perkara ni insya-Allah adalah perkara yang akan mudahkan perjalanan kita lah. Tapi masa akan datang, masa adik-adik mungkin akan ada banyak lagi benda yang lain. Jadi kita kena semua peluang yang ada. Next. Banyak, saya nak sentuh satu saja, pastikan adik-adik ada environment yang sangat baik. Dan yang ketiga adalah environment dengan kawan-kawan. Macam saya cakap daripada awal tadi, saya kalau tak ada kawan-kawan saya tak tahu apa jadi kat diri saya sekarang. Pastikan ada kawan-kawan yang so that insya-Allah kita boleh habis sama-sama, kita boleh berjaya. Slide dah habis dah kot. Ada lagi ke? Next. Ini tak apalah. Ni make sure kita ni lah, janganlah kita dapat A kita A je. Dapat B kita B je lah. Ni kan kalau buat macam ni lagi bagus. Kan? Tapi kena cakap dengan cara yang baik. Pandailah untuk kita. Betul, okay? Next. Benda-benda komunikasi. Bila kita banyak join persatuan dan sebagainya, banyak involve dengan orang. Okay, ini saja last. Ini paling penting saya rasa. Ini pun adalah amanat dari hospital saya, Hospital Pakar Kanak-Kanak UKM ni, kami adalah hospital yang baru. Modaliti kami pun baru.
Jadi kami sangat orang kata kami aiming lah, kami letakkan target kami adalah research untuk radiologist, radiographers dan juga app specialist. Kan? Kalau ada yang tak tahu, kita kalau dah grad, salah satunya adalah app specialist. Jadi untuk kalau nak buat research dan sebagainya, kami sangat menggalakkan lecturer-lecturer yang ada pada hari ini untuk dekat HPKK ni pun hampir kesemua staff-staff yang menjadi alumni UiTM lah. Batch saya sendiri ada 3 orang. Kalau minat boleh contact Encik Syahril lah. Saya ada tinggalkan nombor kat situ lah. Okay, okay, itu saja. The opportunities. Okay, kalau nampak ada peluang untuk kita grab, yang ada, okay? Alright, itu saja. Terima kasih, saya rasa habis dah kan. Tu bolehlah kalau nak contact-contact DM dan sebagainya. Jadi itu saja saya punya sharing session. Mau harap-harap banyak ada membantu adik-adik dan sebagainya. Okay, ada sekarang saya Terima kasih diucapkan kepada Cik Abdul Fattah Firdaus bin Abdul Manaf atas perkongsian yang disampaikan itu tadi. Semoga ianya memberi manfaat kepada kita semua. Hadirin sekalian, acara kita diteruskan lagi dengan sesi soal jawab. Sesiapa yang ingin bertanya soalan kepada penceramah, sila tulis soalan anda di bahagian chat box. Pihak majlis ingin mengingatkan kepada semua peserta untuk mengisi Google Form yang disediakan sebagai bukti penyertaan. plan pilih. So kalau tak ada soalan, saya rasa saya tak boleh nak jawab terus. Saya akan ambil dulu soalan tu, nanti saya akan bagi dekat jawatan kuasa lah. Perkara yang Encik Fattah tak boleh lupa sepanjang menjadi jururawat. Saya ni masa ni sebab benda ni benda pertama kali lah saya hadapi. Kalau saya tanya radiografer senior, mungkin mereka, yang paling saya tak boleh lupa adalah pertama kali saya menghadapi code blue lah. Masa tu saya patient hampir-hampir mati on table lah. Patient hampir-hampir mati on table. Masa tu saya masih training lagi. Masa tu saya training mesin tu. Jadi saya bukan orang kata apa untuk mesin tu lagi. Dah pengalaman benda tu kan. So saya pun masa tu okay, saya tahu saya nak buat apa, tapi saya tahu saya takkan. Jadi apa yang saya buat masa tu adalah saya kangkang luas-luas. Saya buka kaki, memang saya kangkang luas-luas, saya tarik dan so, saya boleh buat kerja saya dan alhamdulillah patient tu kita dapat. Kan saya memang rasa nak menangis lah masa tu kan. Memang nak menangis lah, janganlah patient mati depan aku. Jadi saya rasa yang saya boleh belajar, saya boleh ceritakan kat sini adalah apa-apa pun yang
lah sentiasa tenang, tapi kita kenal diri kita, jadi kita tahu apa yang kita perlu lakukan. Okay? Itu pengalaman membantu ke untuk kita apply as radiographer. Semua sertifikat membantu untuk kita apply masa radiographer. Tapi macam yang saya cakap tadi, kalau kita nak minta jawatan as radiographer, sedikit lumba lari. Janganlah kita tulis kita Malaysia. Boleh lah, tapi macam tak sesuai lah. Kalau e-certificate tu berkenaan dengan research dan sebagainya, silakan bubuh. Masukkan kat dalam tu, okey? E-certificate. Lepas tu share sedikit pengalaman. Paling mudah saya boleh bagi kat sini adalah so that ditanya soalan apa pun, walaupun kita tak tahu kita nak goreng pun. Kedua adalah nak mudahkan daripada sekarang ni, nak saya cakap tadi, kenal mesin-mesin yang kita dah pernah guna. Okay, percaya. InsyaAllah anda akan rasa mudah untuk jawab soalan-soalan tu. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga adalah banyak ambil tahu isu-isu semasa. Sebab tu saya tag tadi tu sangat membantu. Saya rasa sangat membantu. Satu, dia ubah perspektif kita. Satu lagi, dia tambah knowledge. Kalau lah, ML Studio pun boleh juga. Okay, ML Studio. Boleh lah tengok apa yang sesuai lah. Tapi antara yang saya boleh cakap, 3 benda nak yakin adalah dengan kita tahu apa kita nak cakap lah, kan? Ya, macam mana kita ini adalah kenal mesin. Make sure kita kenal mesin tu, betul-betul kita kenal dia. Nama generation ke berapa, kalau ada kan dekat Malaysia ni, kita satu-satunya tempat yang pakai, boleh lah buat benda-benda macam tu. Input-input yang luar sikit berkenaan dengan akademik kita. Ya. Orang kata berbeza sikit interview swasta dengan swasta banyak. Okay, boleh tulis swasta nak tahu apa yang kita boleh buat. Nak tahu kita punya general knowledge. General knowledge tu maksudnya situasi politik, ekonomi dan kalau target nak kerja swasta, make sure banyak tahu berkenaan dengan mesin-mesin, tahu buat. Kita pun faham yang kita fresh grad, tak pandai nak buat lagi. Tapi waktu itulah yang kena pentingkan, okey? Okey, soalan daripada Apple Azri. Okay. Tak boleh nak jawab. Apa perbezaan paling ketara bekerja di swasta dan kerajaan? Yang paling ketara bekerja di swasta dan kerajaan adalah workload lah. Workload dia. Sebab kalau kat swasta, radiografer tak ramai macam dekat kerajaan. Tinggi lah. Apa maksud pembagian tugas? Kalau nak nampak lagi jelas, seorang radiografer waktu satu-satu waktu mungkin kena cover 3. Seorang radiografer kena cover 3 modaliti. General, portable. Tapi kalau dekat yang kerajaan, most probably akan ada 3 orang yang berbeza untuk tapi istilah ada kelebihan dengan kekurangan dekat situ jangan risau. Itu antara perbezaan ketara yang saya boleh cakap. Saya nak bertanya apa pendapat tentang perlu ke sambung degree terus lepas habis diploma atau kerja? Soalan ni agak subjektif. Saya dulu sendiri pun pernah terfikir soalan. Habis diploma ingat nak masuk askar. Tapi saya tak sambung lah, tak masuk askar, saya masuk. Faktor-faktor yang anda kena ambil kena tanya diri anda adalah adakah
apa apa. Okey, ada orang dia memang nak kena kerja dulu sebab dia ada kewangan family Belum. dan Terus sebagainya. lah. Benda-benda ni subjektif lah kan. Aku tak nak kerja dulu, aku nak terus sambung. Sebab apa? Waktu aku grad diploma, umur aku baru 21. Kenapa aku nak kerja awal sangat kan? Nanti kalau nak sambung degree, malas dah. Dia ada banyak orang kata apa? Benda ni terlalu subjektif. Saya rasa yang paling universalnya adalah itulah. Kalau nak kerja, make sure kenapa kita nak kerja. Keperluan tak untuk kita kerja dulu. Sama juga nak sambung degree. Ada tak keperluan untuk kita sambung degree tu? Jawapan saya dulu adalah umur saya masa saya grad diploma baru 21. So, jadi saya rasa kenapa tak saya sambung je terus belajar. Dalam 24, baru 24. Kan? Okey, cepatlah. Ni lambat ni saya tak rasa pun saya lambat. Saya tak rasa pun. Saya adalah saya gunakan umur saya sebaik mungkin. Alright? Mana dah soal. Untuk Hazikah lah yang tanya saya. Jadi bagi saya, kalau dalam saya sambung terus lah. Pendapat tu yang apa tu? Elemen penting dalam sistem pengurusan yang perlu pada zaman sekarang. Okey. Yang perlu pada zaman sekarang. Okey. Pertama adalah adapt juga. Betul adapt. Kita sebagai, kalau kita kita sebagai seorang yang terlibat dalam pengurusan untuk kemungkinan besar, selalunya kalau dah dia dalam pengurusan, jawatan dia besar, biasanya dia lebih berumur. Betul atau tidak? Kita ada pandangan kita. Jadi kita kena adapt, tukar cara kita berkomunikasi bila dengan orang yang lebih tua. Macam tu Ini dalam zaman sekarang lah. Nanti, satu masa nanti, kita dah jadi orang tua. Apa kita nak, apa yang kita perlukan? Pada masa yang sama, kita pun perlu adapt. Anak-anak muda masa tu, kan? Mungkin mereka berbeza dengan kita. Dan kebolehan kita untuk adapt dengan keadaan tu sangat penting dalam sistem. Itulah. Kalau betul-betul sistem pengurusan, digitalization dan sebagainya, lagi cepat kerja, lagi efisien lah kita. Okay, tu jawapan simple lah. Yang paling mencabar, kita kerajaan atau swasta? Saya rasa saya tak layak sangat lah nak jawab soalan ni. Sebab saya tak lama. Saya dekat hospital kerajaan sekarang pun dah mencabar dah. Saya sambung degree perlu bagi saya pernah cakap kat saya, zaman mak saya dulu kurang muda sikit, kurang-kurang kena ada diploma, kurang-kurang kena ada degree. So kita tak tahu pada masa akan datang. Tapi berbalik kepada untuk kerja dulu baru sambung atau silakan. Kalau nak sambung degree, saya galakkan. Okay. Lecturer dan juga CI. Okay. So kenapa saya cakap tu? Sebab diorang pun ada pandangan diorang sendiri. Dengar yang kalau nak sambung degree, jangan sambung degree yang sama. Okay, tak apa. Nanti banyakkan bersembang dengan ni lah. Lecturer. Dah 4 suku. Boleh ke saya sambung ke nak habis dah? Nak tutup je.
Ya, ada dia ada yang ada di perbezaan itu. Okey. Uh, okey ni. Soalan ni adalah perbezaan dan satu lagi graduan yang hanya ada degree sahaja. Ada perbezaan ke antara dua graduan ni dari segi peluang untuk mendapat dari pandangan saya anda kena tahu juga yang kalau pandangan saya ni maksudnya saya tak terlalu terlibat dengan pengurusan lagi. Saya banyak kepada pelaksanaan. Jadi kalau pandangan saya dan sebagainya. Okey. Untuk graduan yang ada diploma dan di kalau dekat kerajaan, pos untuk kerajaan tu banyaknya adalah untuk yang diploma lah, student stay 29. Lepas tu kalau yang post matrik dia tak ada diploma, dia ada degree saja kan. So post tu tak sesuai. Saya banyak follow kawan-kawan saya yang post matrik pun tak kurang hebatnya. Ramai juga yang dekat mana lagi hospital-hospital graduan-graduan kita. So kalau kita target untuk kerja kerajaan yang ada peluang besar, tapi untuk post matrik akan swasta lah. Okay. Bagus tak juga. Okay. Tak boleh tengok macam tu. Rezeki orang lain-lain, ada orang dekat tempat tak boleh tengok macam tu itu jawapan saya lah. Nak tanya sejak kebelakang ini ada vacancy jurus banyak UPM pun ada, HP UPM tu kan, Uniza pun ada buka kena banyak carilah. Ada Telegram lepas tu tips pengurusan masa yang efisien. Kena ada jadual, lepas tu kena ada jam. Tu jawapan singkat. Cik mengharungi musim PKP dan juga pada bulan puasa masa tu. Kalau dekat SUKM tak ada, bagi saya tak ada masalah sangat sebab kita ada satu tim yang besar. Terima kasihlah kalau anda pun salah seorang yang banyak memberi bantuan dan sumbangan kepada banyak sangat. Banyak yang kami dapat yang anda memudahkan urusan kami kalau ada yang bagi sumbangan kepada NGO. Musim PKP tu susah. Sama jurus X-ray pun kerjasama baik. Yang bukan jurus X-ray sangat bersyukur lah. Dan saya sangat happy Alright. Itu saja. Okey lah, habis dah. Dah habis dah soalan kita. Okay, saya dah habis soalan ni jadi saya sebab jemput saya hari ni. Saya harap ada memberi manfaat lah kan. Saya pun first time diberi peluang macam ni. Kalau ada saya minta maaf. Kalau ada soalan boleh tanya lagi. Boleh contact dekat social media dan sebagainya lah. Mana terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini, majlis diteruskan lagi dengan menjemput Puan N. Arina Angela Thomasudin, Ketua Pusat Pengajian Pengimejan Perubatan untuk menyampaikan ucapan beliau sekaligus merasmikan penutupan program pada hari ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Okay.
Terima kasih kepada Saudara Alif selaku pengurusi majlis pada petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk semua. Yang saya hormati Saudara Abdul Fattah Firdaus, ya, selaku penceramah jemputan kita pada hari ini. Dulu saya selalu confuse dia dengan Fattah Amin. Bukan sebab muka tau, bukan sebab muka, nama. Yang tu Fattah Amin. Yang ni Fattah Firdaus. Alhamdulillah ya Fattah. Okay. Selalu confuse. Fattah Amin. Bukan muka. Jangan terperasan sikit. Okay. Yang saya hormati rakan-rakan seperjuangan saya, Cik Rafidah Supar dan juga Puan Yana, selaku penasihat 1 dan 2 Persatuan MISA kita, pensyarah-pensyarah Pusat Pengajian Pengimbeja Perubatan dan juga staf-staf Pusat Pengajian Pengimbeja Perubatan yang sama-sama hadir pada petang ini. Kali ini ramai staf yang join. Sebab Fattah Amin kan, jadinya ramai yang join ya. Jarang-jarang pensyarah-pensyarah semua meluangkan, sanggup tolak tepi segala appointment sebab Fattah Amin is in the house you all ya. Okey. Kalau kita bercakap serius sangat ni macam bosan kan. Okey, kita santai-santai lah ya. Kepada saudari Nur Emilia Syahidah selaku pengarah program alumni sharing session kali ini, saudara Fazmil, Presiden Persatuan MISA, saudari Nur Kamila, wakil MPP kita, ya, terima kasih sudi hadir juga. Okey. Siapa tu? Kamera on tu. Okey. Alright. Dan juga barisan NJK Alumni Sharing Session 2020 dan seterusnya anak-anak MI yang saya kasihi semua. Selamat petang semua, salam sejahtera semua ya. Semoga semua dalam keadaan sihat-sihat semua. Ya. Syukur alhamdulillah kita kali ini dengan izinnya kita dapat berkumpul semula dalam program Alumni Sharing Session. Yang minggu lepas kita berkumpul untuk sharing session untuk entrepreneurship ya. So pada petang ini kita khaskan untuk alumni kita pula ya. So pertama sekali saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah kepada semua peserta yang dapat hadir pada petang ini ya. Good job everyone ya, dapat luangkan masa untuk bersama-sama kali ini. Terima kasih memberi sokongan yang tidak putus kepada Persatuan MISA kita. Okey. Alhamdulillah perjalanan program pada hari ini saya tengok berjalan dengan lancar ya, walaupun line saudara Fattah sedikit gangguan lah ya. Bila dia on camera dia lagging. Sebab itulah dia off camera sepanjang sharing session tadi, walaupun adik-adik semua nak tengok muka Cik Fattah, alah tengok muka Fattah Amin cukup lah. Gitulah ya. Alright. Okay, dia bukan sengaja tak nak on camera tapi sebab masalah line dia. Ya, maafkanlah dia. Ya. Jadinya selain pada masalah internet tadi tu, alhamdulillah semua nampak lancar dan dilaksanakan dengan baik ya, atas kerjasama semua dan bantuan daripada semua pihak ya. Tujuan utama program ini sebenarnya dianjurkan adalah bertujuan untuk para pelajar kita yang sedia ada ni untuk mengenali alumni-alumni kita yang telah berjaya di luar sana ya. Selain harapannya program seumpama ini dapat mengeratkan lagi hubungan antara para pelajar yang sedia ada dengan alumni-alumni kita di luar, sebab ini adalah circle juru X-ray. Circle kita tak besar mana. Ya, dalam Malaysia ni kita boleh kira berapa ratus juru X-ray dalam Malaysia ni. Ya, kalau you buat hal dekat hospital A, yang hospital Z pun tahu. Circle ni kecil saja. Jadinya kena sama-sama jaga nama baik, kena sama-sama sentiasa brotherhood or sisterhood tu kena kuat antara satu sama lain. Especially alumni UiTM. Ya, sekarang ni nampak ya alumni kita ramai, yang alumni senior-senior ni memang ramai yang pegang pos di hospital-hospital dekat luar. Jadinya peluang untuk adik-adik ni lebih cerah untuk bekerja bersama dengan kita punya alumni di luar tu. Banyak peluang sebenarnya. Ya. Selain daripada itu, kita juga mengharapkan melalui sesi perkongsian pengalaman ini dapat membantu persediaan pelajar untuk sebelum mereka melangkah ke alam kerjaya ya, ataupun menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi ya. Program ini juga diharapkan dapat membuka minda serta membantu menetapkan matlamat kerjaya masing-masing di samping up to date with the current knowledge or current practice and technology
yang dikongsikan oleh alumni kita. Ya. Bila tengok nama alumni jemputan hari ni, saya terus cek tentatif tadi. Tadi saya cek tentatif balik. Lepas tu saya tengok dia diberi slot 2 jam. Terus saya kontak urus setia. Saya kata, bahaya ni bagi Fatah cakap 2 jam ni. Dia mungkin habis idea nanti. Tapi padahal kan, sebenarnya saya tahu kalau bagi dia 4 jam slot pun, dia boleh. Dia boleh bercakap lagi 4 jam tu. Sebab tu saya kata bahaya. Saya cakap dengan urus dia, kata 1 jam cukup lah bagi kat dia. Ya? Sebab yang selebihnya saya pula nak bebel. Gitu. Gitu. So, itulah deal dengan urus setia dia, 1 jam dia bagi dia bercakap. Tapi Fatah comply. Dia kata boleh. Tak tahulah dia saja ke. Panjangkan masa 1 jam tadi, saya pun tak tahu. Okay. Sejujurnya lah ya, bila saya amat berbangga dengan pencapaian alumni kita, especially pada petang ini, saudara Fatah kita. Ya? Dia merupakan pelajar diploma. Daripada diploma, saya tengok dia membesar dari segi saiz dan ketinggian. Okay, alright. Saya memang kenal dia daripada diploma asalnya dan seterusnya melanjutkan pelajaran ke pengajian peringkat sarjana muda. Ya, namun pihak pusat pengajian telah mula dapat lihatlah potensi dia ni lain sikit daripada yang lain. Aura dia lain sikit. To be honest. Okay. Potensi dari segi apa? Dari segi kepimpinan pelajar dia. Bukan dari zaman degree, tidak. Dari zaman diploma dia. Tak percaya tanya Kamila, MPP. Kamila kenal kan Fatah? So, kita memang dah nampak potensi dia tu ya, daripada zaman diploma lagi. Tadi dia duk kipas-kipas semua ya, Miss Fida, Miss Faika. Sekarang ni saya nak kipas dia pula. Okay, saya aircon sikit Fatah hari ni. Kut-kut lah dia boleh datang lagi giving back to the program, for example. Kut-kut lah kan. Boleh derma-derma sikit ke kan nanti. Kipas sikit petang-petang ni. Right? So, sebab dia ni seorang yang sangat petah bercakap. You pun tengok tadi kan dia chill je, dia bagi talk. Tapi sebab dia off camera. So, kita tak nampak kenervosan dia tu. Tapi dari cara suara dia nampak tenang. Jadinya saya rasa dia memang cool daripada dulu, memang macam tu. Dia sangat petah bercakap, dia penampilan dia penuh keyakinan ya. Bila dia berada di depan khalayak ramai. Itu satu benda yang bukan semua boleh buat. Dia punya keyakinan tu ya. Walaupun mungkin dalam hati dia dubdap kita tak tahu, tapi dia tak tunjuk benda tu. Dia unik sikitlah dia ni. Memang nampak dia punya leadership skills tu ya. Disebabkan faktor ini jugalah ya, beliau telah dipilih sebagai MPP pada tahun 2016 ya Fatah. 2016 ke 2017 masa tu? 2016 ya. Trust me, his life was so hectic back then. Was so hectic. Ya. Tak percaya tanya dia. Almost every day ataupun every night dia akan ada meeting di MPP di Shah Alam. Bukan saja di Puncak Alam tau, di Shah Alam. Tanya Kamila. Betul Kamila? Dia sentiasa ada meeting. Tak tahulah meeting apa, lagi busy daripada politician, nampak gaya. Ya, tapi sebenarnya diorang adalah politician. Politician di dalam kampus. Sebab itu nama dia wakil pelajar. Dia adalah wakil kepada pelajar, macam wakil rakyat. Apa permasalahan student disampaikan kepada wakil pelajar ini. Dia politician lah sebenarnya. Dia cuba menyelesaikan masalah-masalah pelajar di kampus. Ya, supaya semua pelajar ni mendapat keselesaan, dapat menamatkan pengajian semua dengan senang, dengan senang lenangnya semua. Ya. So masa tu kan nampak dia hectic, but in the end he still managed to pull through and excel in his study. Yeah? But I believe he enjoyed every day and every minute of his duty. Betul tak, Fatah? Yeah? And what he's been through all those years, that makes him as tough as steel today. You know? Dan saya juga percaya, macam yang saudara Fatah cakap tadi, sebenarnya silibus kita juga sangat membantu, sangat komprehensif, sangat dinamik, ya. Selain program-program pembangunan insaniah yang sentiasa kita terapkan dalam aktiviti-aktiviti pelajar.
pelajar UiTM khususnya kan, yang banyak membantu membentuk kepribadian masing-masing. Yes. Kepada pelajar-pelajar junior, saya amat menggalakkan you all terlibat dengan pelajar persatuan-persatuan dalaman ni, persatuan MISA especially yang paling senang ya. Aktifkan diri ya. Sebab bermula daripada persatuan dalaman inilah kita akan cuba asah bakat kepimpinan untuk peringkat yang lebih tinggi nanti. Ya. Ini bukan bertujuan untuk mencantikkan CV saja tau. Tidak. Bukan. Ya, tetapi lebih kepada membentuk peribadi pelajar, mengasah bakat kepimpinan, ya, to find your hidden talent. What hidden talent that you have? Ada orang dia senyap je, ya, senyap, tapi sebenarnya dia ada talent tersendiri yang istimewa, tapi dia senyap. Tapi bila kita bagi dia tugasan, he or he can do it perfectly well. So it's a hidden talent, ya. We want to build or create a risk taker, and also to make you a strong person with a good survival skill. Sebab pada zaman sekarang ni, ya, kalau you cemerlang dalam bidang akademik sahaja, tetapi tidak dari segi peribadi, it will be hard for you to fight for a job opportunity out there. Ya, akademik sahaja yang cemerlang will not guarantee you a good job. Even any job, ya. Sebab ramai lagi graduan MI dari IPT lain, sama ada IPT awam yang lain ataupun daripada IPTS yang lain, ya. Mereka pun akan sama-sama berebut peluang pekerjaan yang sedia ada di pasaran tu bersama-sama dengan you. So, what makes you shine brighter than the others? This is what you need to mold from now, right? And this is what we call the survival of the fittest. So, the best men win. Ya, so banyak tips-tips yang saudara Fatah tadi dah share dengan adik-adik semua. Dia kata kan, nak pergi interview, apa perbezaan yang ini, yang itu ya. So jangan fokus hanya cemerlang dalam bidang akademik. Kepribadian tu sangat-sangat dilihat pada masa zaman sekarang ni ya. It's attitude yang penting. Jangan terkejut ya. Majikan-majikan sekarang ni dia boleh dia sebelum you dipanggil ya untuk interview ke apa ke, dia boleh check calon ni social media. Dia check social media, Facebook, Instagram, dia check apa budak ni post dekat social media. Adakah asyik berTikTok? Ya? Adakah asyik duk mengutuk certain parti ke? For example kan, berpolitik sakan ke? Dia akan tengok benda-benda macam tu. Yeah. Social media, yes, it's your private life. It's your private social media. But zaman sekarang ni majikan tengok benda-benda macam tu. Sebab daripada situ dia boleh nilai kepribadian seseorang itu. Yeah. I tak boleh challenge Fatah untuk bercakap 2 jam. Saya pun diberi masa 10 minit je oleh urus setia. Jadinya saya pun tak nak buang masa. Ya. Akhir kata, saya ingin mengucapkan sekali lagi ribuan terima kasih kepada semua peserta, ahli jawatankuasa khususnya, tidak dilupakan kepada penasihat 1 dan 2 MISA yang telah bertungkus lumus untuk menjayakan program Alumni Sharing Session 2020 ini. Dan terima kasih tidak terhingga kepada saudara Fatah ya, kerana sudi meluangkan masa bersama kami dan berkongsi pengalaman dengan adik-adik sekalian. Ya, diharapkan perkongsian daripada saudara Fatah pada hari ini dapat memberi semangat dan juga inspirasi kepada pelajar-pelajar kita. InsyaAllah kita akan jemput lagi ramai alumni kita di luar sana. Ya, not just radiographer, alumni kita ramai. Ada application specialist, ada businessman yang berjaya, ada doktor, ya, specialist ortopedik ada dentist, ada PhD holder, dah berapa orang dah? Ramai. So kita akan jemput lagi untuk sharing session yang akan datang supaya memberi semangat kepada adik-adik. Boleh tanya apa-apa soalan kepada alumni kita. How do they achieve what they have today, for example kan. Jadinya tanpa berlengah lagi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan penutupan program Alumni Sharing Session 2020. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.
Terima kasih diucapkan kepada Puan Ann Erina Angela Thomasudin atas ucapan dan kesudian beliau untuk merasmikan majlis penutup program Alumni Sharing Session 2020. Acara kita diteruskan lagi dengan sesi fotografi tetamu kehormat bersama peserta. Diminta para pelajar untuk membuka webcam. Okey, semua dah sedia. Okey, 1, 2, 3. Okey, sekejap. One more. 1, 2, 3. Masih. Dengan berakhirnya sesi fotografi itu tadi, maka berakhirlah majlis kita pada hari ini. Mohon maaf daripada saya sekiranya ada terkasar bahasa terlanjur bicara tadi. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kekurangan itu adalah kelemahan saya sendiri. Sebelum mengakhiri majlis, marilah kita bersama-sama membaca doa Rabbitah. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطاتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك يا الله engkau mengetahui hati-hati ini telah berkumpul kerana kasihkan-Mu, bertemu dan patuh padamu, bersatu memikul dakwa-Mu. Hati-hati ini telah berjanji setia, mendaulat dan menyokong syariat-Mu, maka eratkanlah akan ikatannya. Kekalkan kemesraan hati ini, tunjukkan ia jalan yang sebenar. Limpahkan dengan cahaya Rabbani-Mu yang tak pernah padam, dan lapangkan dengan iman. Allah. Dengan ini kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Mudah-mudahan kita semua berpeluang untuk bertemu kembali pada program yang lain. Pihak majlis ingin mengingatkan kepada semua peserta untuk mengisi Google Form yang disediakan sebagai bukti penyertaan. Sekian, terima kasih. Majlis bersurai. Para peserta dibenarkan keluar dari platform Webex ini.